السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد, Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan kuliah, yakni kuliah bersama dengan Al-Bayan Resources Channel yang mana pada hari ini insya-Allah kita akan bincangkan satu tajuk yang mana kita masih dalam perbincangan berkenaan dengan puasa. Qala mu'allifu rahimallah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Perbincangan kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji, kitab fiqh mazhab Syafi'i yang disusun oleh Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Ali Syarbaji. Perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan puasa sunat. Puasa sunat ataupun tatawwu' ialah puasa yang disunatkan. Tatawwu' bermaksud mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ibadah yang tidak difardukan. Yang ini puasa sunat. Sunat bermaksud melakukannya berpahala, meninggalkannya tidak berdosa. Dan juga ada istilah lain dimasukkan dengan tatawwu'. Tatawwu' bermaksud mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ibadah yang tidak difardukan, yakni sunat ataupun tatawwu'. Yang tatawwu' mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu ibadah ataupun dengan ibadah yang tidak difardukan. Tidak syak lagi bahawa puasa adalah di antara ibadah yang paling afdal. Al-Bukhari hadis nombor 2685 dan Muslim hadis nombor 1153 meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shama yawman fi sabilillahi ba'adallahu ta'ala wajahu 'anil nar 70 kharifan. Yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa satu hari pada jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan wajahnya daripada neraka sejauh 70 musim perjalanan. Dan ini puasa adalah merupakan ibadah yang paling afdal, dan kemuliaan, kelebihan puasa banyak disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan secara umum disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang puasa Ramadan. Di antara kelebihan puasa berdasarkan hadis yang dibacakan tadi, yang bermaksud barang siapa yang berpuasa satu hari pada jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya daripada neraka sejauh 70 musim perjalanan. Yang puasa di antara kelebihan puasa sebagai benteng daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umumnya hadis ini merujuk kepada apa saja puasa, bukan semestinya puasa Ramadan, tapi apa saja puasa
yang dipuasakan seseorang itu berpuasa kerana Allah, di jalan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan wajahnya daripada neraka sejauh 70 musim perjalanan. Hikmah disyariatkan puasa sunat ialah untuk menambahkan ibadah dan taqarrub kepada Allah. Tidak ada ibadah yang dilakukan melainkan seseorang itu akan bertambah hampir kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh itu disebutkan dalam hadis qudsi yang bermaksud, yakni puasa adalah merupakan satu ibadah, dan setiap ibadah itu adalah natijahnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara ibadah yang dianjurkan adalah puasa. Dan puasa memiliki berbagai-bagai kelebihan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi yang bermaksud, hamba-hambaku berterusan mendekati aku dengan perkara-perkara sunat hinggalah aku mencintainya. Yakni ibadah-ibadah yang dilakukan sesungguhnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam hadis qudsi, yakni dengan melakukan amalan-amalan sunat sesungguhnya seseorang itu mendekatkan dirinya kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cinta kepadanya. Tidak syak lagi bahawa kecintaan Allah Ta'ala kepada hambanya dan hampirnya hamba itu dengan Tuhannya akan menjauhkan dirinya daripada maksiat, mendekatkan dirinya dengan ketaatan dan mempercepatkannya melakukan perkara ma'ruf dan kebaikan. Dengan ini luruslah keadaan manusia dan eloklah kehidupannya. Jadi mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah termasuk yang fardu dan yang sunat. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan. Dan juga hamba Allah yang mencintai Allah sudah tentulah mereka akan menjauhkan diri mereka daripada maksiat. Yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amal yang soleh, sama ada yang fardu ataupun yang sunat. Dan juga tanda menghampirkan diri kepada Allah juga menjauhkan diri daripada pelakuan ataupun perbuatan-perbuatan maksiat. Yang mana ketaatan dan maksiat itu adalah merupakan dua perkara yang bertentang. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, begitu juga mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri daripada maksiat kepada Allah. Mendekatkan dirinya dengan ketaatan dan mempercepatkannya melakukan perkara ma'ruf dan kebaikan, dengan itu luruslah keadaan manusia dan eloklah kehidupannya. Lurusnya hidup seseorang hamba Allah itu bergantung kepada ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bengkoknya seseorang itu dalam perjalanan menuju kepada Allah apabila dia dalam tengah perjalanan itu dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa sunat dan jenisnya. Kami akan menyebutkan secara ringkas puasa sunat dan jenisnya. Kita masuk pada satu tajuk di bawah tajuk besar puasa sunat, dan di tajuk ini berkenaan dengan puasa sunat dan jenis-jenis puasa sunat. Puasa hari Arafah, di antara puasa sunat ini puasa hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Ia disunatkan kepada orang yang tidak menunaikan haji, yakni bukan bagi jemaah haji. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai puasa Arafah, sabda baginda, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Hadis riwayat Muslim, hadis nombor 1162, yang bermaksud ia menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Dan di antara puasa yang disunatkan untuk dipuasakan, yakni puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah. Hari Arafah itu jatuh pada 9 Zulhijjah. Sunat pada mereka yang tidak
menunaikan haji ataupun mereka yang bukan dalam ihram haji, sunat bagi mereka untuk menunaikan puasa Arafah. Yang mana puasa Arafah ni di antara kelebihannya yang bermaksud ia menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Hari Arafah adalah sebaik-baik hari. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yawmin akthar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yawmin Arafah." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nombor 1134. Tidak ada hari yang lebih ramai Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan hamba-Nya daripada api neraka lebih daripada hari Arafah. Dan di antara kelebihan puasa hari Arafah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala akan membebaskan hamba-hamba-Nya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi jemaah haji, mereka tidak disunatkan berpuasa, maka malah disunatkan berbuka sebagai mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan supaya dia tetap kuat dan gagah untuk memperbanyakkan doa pada hari tersebut. Berbalik pula dengan jemaah haji, mereka yang dalam ihram haji tidak disunatkan untuk puasa Arafah. yakni perlakuan ini berdasarkan kepada amalan ataupun perbuatan Rasulullah SAW, yang mana baginda SAW tidak berpuasa pada hari Arafah. Di antara hikmah tidak berpuasa pada hari Arafah ini adalah sesungguhnya mereka yang di dalam mengerjakan haji, mereka-mereka yang tengah mengerjakan haji perlu kepada tenaga yang kuat. Sebab Arafah ataupun haji ini adalah merupakan satu ibadah gabungan di antara badaniah dan juga maliyah, yakni badan dan juga harta. Dan rukun-rukun haji terikat dengan tempat-tempat yang tertentu, perlu kepada tenaga yang banyak, perlu kepada stamina yang banyak. Inilah di antara, kalau kita boleh lihat, tidak disunatkan bagi mereka yang mengerjakan haji untuk puasa hari Arafah, yang mana puasa ni kadang boleh menyebabkan lemah apabila seorang tu tidak makan, tidak minum daripada waktu subuh sampai kepada maghrib. Sedangkan dalam keadaan itu, pada hari Arafah ni jemaah haji dalam keadaan yang perlu kepada tenaga, stamina yang cukup banyak, yang mana daripada di Arafah mereka terpaksa bersesak-sesak untuk menempatkan di Arafah, dan selepas itu mereka akan ke Muzdalifah, dan mereka akan ke Mina, mereka akan melontar di Jamrah, di mana perlu kepada tenaga yang banyak. Ini adalah merupakan hikmah daripada tidak disunatkan jamaah haji untuk puasa hari Arafah. Berbeza dengan mereka yang tidak mengerjakan haji, sesungguhnya yang ini tidaklah menyebabkan tenaga yang banyak untuk mereka gunakan masa puasa pada hari Arafah. Yang kedua, puasa sunat yang kedua, puasa hari Ashura dan Tasu'a. Ashura ialah bermaksud 10 Muharram dan Tasu'a ialah bermaksud 9 Muharram. Dalil disunatkan puasa pada hari Ashura dan juga Tasu'a ialah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang bermaksud Rasulullah SAW telah berpuasa pada hari Ashura dan memerintahkan mereka berpuasa padanya. Riwayat Al-Bukhari hadis nombor 1900 dan Imam Muslim hadis nombor 1030, dan juga hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang bermaksud Rasulullah SAW telah ditanyakan tentang puasa pada hari Ashura. Baginda menjawab, ia menghapuskan dosa yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim hadis nombor 1162. Dan di antara kelebihan puasa hari Ashura berdasarkan kepada hadis ini, yakni sesiapa yang berpuasa pada hari Ashura, yakni puasa itu menghapuskan dosa yang telah lalu. Dan hadis yang lain berkenaan dengan puasa Ashura daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, kalaulah aku masih hidup hingga ke tahun hadapan, nescaya aku akan berpuasa pada hari yang ke-9
riwayat Muslim 1174, tetapi baginda SAW wafat sebelum itu. Dan juga sunat pada bulan Muharram ini puasa 9 Muharram dan juga puasa 10 Muharram. Ini berdasarkan kepada hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, yang mana hadis berkenaan dengan puasa Ashura disebut oleh Rasulullah SAW tentang kelebihannya. Dan juga setelah itu ada hadis yang Rasulullah SAW berkeinginan, berhajat untuk puasa 9 Muharram. Walaupun sebegitu, Rasulullah SAW tidak sempat untuk puasa 9 Muharram, di mana Rasulullah SAW wafat. Walaupun sebegitu, hadis ini membuktikan dalil bagaimana dituntut ataupun sunat untuk puasa 9 Muharram. Hadis berkenaan dengan puasa 10 Muharram, yakni hadis fi'liyah, dan hadis berkenaan dengan tuntutan, saranan, gesaan, anjuran puasa 9 Muharram, hadis yang dinamakan sebagai hadis qauliyah. Di sini ada sunnah qauliyah dan juga fi'liyah. Hikmah disunatkan puasa hari Tasu'a di samping Ashura ialah untuk ihtiyat, yakni menjaga-jaga bimbang berlakunya kesilapan pada menetapkan awal bulan, dan untuk membezakan diri dengan orang Yahudi kerana mereka hanya berpuasa pada hari ke-10 sahaja. Oleh itu disunatkan bagi orang yang tidak berpuasa Tasu'a bersama dengan Ashura agar dia berpuasa pada hari yang ke-11. Hikmah disunatkan puasa Tasu'a dan juga diikuti dengan puasa Ashura. Di antara hikmahnya sebagai berhati-hati ihtiyat yang bagaimana anda kata takut berlaku kesilapan pada menetapkan satu Muharram, di mana apabila kesilapan menetapkan pada satu Muharram dibimbangilah, yakni hari ke-9 Muharram tu sebenarnya dia jatuh pada 8 Muharram, dan apabila dipuasakan pada hari 10 Ashura, bermakna kalau kesilapan menetapkan tarikh 1 Muharram, berkemungkinan kita puasa pada Ashura tu jatuh kepada 9 Muharram. Jadi bermaknanya andai kata berlaku kesilapan sebegitu, kita masih mendapat pahala puasa Tasu'a. Dan juga hikmah yang berikutnya, yakni gabungan Tasu'a dan Ashura untuk dipuasakan pada hari ke-9 Muharram dan 10 Muharram agar membezakan amalan kita dengan amalan Yahudi, yakni orang Yahudi berpuasa hanya pada hari ke-10 Muharram sahaja. Dan juga di antara sunat bagi orang yang tidak berpuasa Tasu'a bersama dengan Ashura agar dipuasakan pada hari yang ke-11 Muharram. Dan sunat puasa yang berikutnya, yang ketiga, puasa hari Isnin dan juga Khamis. Isnin dan Khamis. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, hadis nombor 745 daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW sentiasa berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Ini dalil kesunatan, sunnah puasa pada hari Isnin dan Khamis. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di hadis yang direkodkan oleh Imam Tirmizi, yang bermaksud Rasulullah SAW sentiasa berpuasa pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Juga diriwayatkan oleh beliau, yakni Aisyah radhiyallahu anha, silap, hadis dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang direkodkan oleh Imam Tirmizi, hadis nombor 747. Rasulullah bersabda, tu'aradul a'malu yawmal itsnain wal khamis, fa uhibbu an yu'arada amali wa ana shaim. Yang bermaksud setiap amalan itu akan dibentangkan pada setiap hari Isnin dan Khamis, maka aku suka agar amalanku dibentangkan dalam keadaan aku berpuasa. Ini adalah merupakan dalil-dalil yang bersumber daripada hadis Rasulullah SAW tentang tuntutan anjuran untuk puasa pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Ini hadisnya, hadis yang dua-dua hadis yang direkodkan oleh Imam Tirmizi,
Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang bermaksud Rasulullah SAW sentiasa berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Dan hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bermaksud setiap amalan itu akan dibentangkan pada setiap hari Isnin dan Khamis, maka aku suka agar amalanku dibentangkan dalam keadaan aku berpuasa. Ini adalah merupakan kelebihan puasa pada hari Isnin dan Khamis. Yang keempat, puasa 3 hari setiap bulan. Yang afdal ialah berpuasa pada hari-hari putih, iaitu 13, 14, 15 daripada bulan Qamariyah, iaitu tahun Hijriah. Ia dinamakan hari-hari putih kerana malam hari-hari tersebut pada setiap bulan sentiasa disinari dengan cahaya bulan. Dan di antara puasa yang disunatkan untuk dipuasakan, yang puasa 3 hari setiap bulan. Maksud tiap hari 3 hari setiap bulan ni puasa pada 13, 14, 15 pada bulan Qamariyah, yakni tahun Hijrah, yakni bulan Islam. Maksud putih di sini yakni malam-malam 13, 14, 15 ini cahaya bulan terang benderang, itu maksudnya putih. Dalil disunatkan puasa ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nombor 114, dan Imam Muslim hadis nombor 721 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni beliau berkata, kekasihku Rasulullah SAW telah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara: berpuasa 3 hari pada setiap bulan, 2 rakaat duha, dan hendaklah aku berwitir sebelum tidur. Hadis yang jadi sumber ataupun dalil kepada puasa 3 hari setiap bulan, hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bermaksud kekasihku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah ada 3 perkara. Yang pertama, berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Yang kedua, wasiat yang kedua, 2 rakaat duha. Yang ini wasiat yang kedua, 2 rakaat duha. Dan wasiat yang ketiga, hendaklah aku berwitir sebelum tidur. Ini adalah amalan yang sayugianya kita lakukan. Wasiat ini khusus kepada Abu Hurairah, walaupun sebegitu umum kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ulang, yakni wasiat Nabi ini yang pertama berkenaan dengan puasa 3 hari pada setiap bulan. Yang kedua, solat 2 rakaat duha, sekurang-kurang 2 rakaat duha. Yang ketiga, hendaklah aku berwitir sebelum tidur. Yang ini hendaklah kita berwitir pada setiap malam. Witir di sini masuk witir sekurang-kurang witir 1 rakaat, seafdal kurang witir adalah 3 rakaat, sebanyak witir adalah 11 rakaat. Di mana solat witir ini boleh dikerjakan selepas daripada seseorang itu solat Isyak, dan boleh dikerjakan solat witir ini selepas Isyak sebelum daripada tidur, berdasarkan kepada hadis ini. Dan juga boleh dikerjakan witir selepas bangun daripada tidur. Apabila kita solat tahajud, selepas solat tahajud kita boleh berwitir. Maknanya witir yang pertama, syarat mengerjakan solat witir ini selepas daripada kita menunaikan solat Isyak. Dan sekurang-kurang witir 1 rakaat, sekurang afdal witirnya yakni 3 rakaat, dan sebanyak witir yakni 11 rakaat. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Shaumu thalathatin min kulli syahrin shaumud dahri." Hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, hadis nombor 1162, yang bermaksud puasa 3 hari dalam setiap bulan adalah sama dengan puasa untuk selama-lamanya. Berdasarkan kepada hadis ini, besarnya pahala puasa 3 hari pada setiap bulan, yang mana nisbah pahalanya seperti puasa selama-lamanya. Berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Dan hadis yang berikutnya daripada Abu Zar
radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza sumta min asy-syahri thalathan fasum 13 wa 14 wa 15." Hadis yang direkodkan oleh Imam Tirmizi, nombor hadis 761, yang mana kata beliau, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini tarafnya hadis hasan. Yang mana kita maklumi hadis hasan tu boleh digunakan sebagai dalil kepada hukum. Jadi hasan ni secara umum terletak di antara tengah, di antara sahih dan juga dhaif. Yang sama ada hasan tu hasan li ghairihi ataupun hasan li zati, dia adalah hasan. Hadis hasan secara umumnya boleh digunakan sebagai sumber hukum atau hujah bagi hukum. Yang mana hadis hasan tu letak tengah di antara hadis sahih dan juga hadis dhaif. Dan seterusnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis nombor 2449, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Qatadah bin Milhan radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah memerintahkan kami supaya berpuasa, iaitu pada hari 13, 14, 15. Sabdanya, ia adalah seperti puasa untuk selama-lamanya, tetapi dikecualikan 13 Zulhijjah kerana puasa pada hari tersebut diharamkan, sebagaimana yang akan kami jelaskan insya-Allah. Jadi pada hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah bin Milhan radhiyallahu anhu, di mana pernah Rasulullah bersabda, di mana Rasulullah memerintahkan kami supaya berpuasa pada 13, 14, 15. Yang mana sabdanya, ia adalah seperti puasa untuk selama-lamanya, kelebihan puasa 13, 14, 15 pada bulan-bulan Islam ataupun bulan Qamariyah pada tahun Hijrah. Walaupun sebegitu, ada hari yang tidak boleh dipuasakan pada 13 bulan Islam itu, yakni 13 Zulhijjah, tidak boleh berpuasa. Ini adalah merupakan hari yang diharamkan berpuasa. 13 Zulhijjah haram berpuasa. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal, dan seterusnya puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Yang afdalnya ialah segera dilakukan selepas hari raya Aidilfitri secara berturut-turut. Walau bagaimanapun ini bukanlah syarat, bahkan kesunatan turut diperolehi juga jika dilakukan secara berasingan. Yang ini puasa sunat yang seterusnya, yang ini puasa pada bulan Syawal, yang mana yang afdalnya disegerakan puasa 6 hari bulan Syawal ini selepas sahaja kita berpuasa, selepas sahaja kita berhari raya, yang ini hari raya Aidilfitri. Yang ini apabila kita sudah berhari raya Aidilfitri, disunatkan untuk segera berpuasa 6 hari bulan Syawal. Walaupun sebegitu, kesunatan seorang itu melambatkan puasa 6 hari bulan Syawal, di mana boleh tetap mendapat pahala sunatnya asalkan puasa itu di dalam bulan Syawal. Walaupun sebegitu, keafdalannya yakni mensegerakan puasa 6 hari bulan Syawal selepas habis saja puasa Aidilfitri, terus berpuasa 6 hari bulan Syawal. Itu yang lebih afdal. Yang mana hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, hadis nombor 1164, yang mana diriwayatkan daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal kana kafsiyamid dahr." Yang bermaksud, barang siapa berpuasa Ramadan dan diikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa selama-lamanya. Dalam hadis ini kita boleh lihat bagaimana anjuran daripada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita puasakan pada 6 hari pada bulan Syawal. Dalam hadis ini juga menyebutkan gambarannya, yakni keafdalannya mensegerakan puasa 6 hari bulan Syawal
selepas habis saja berhari raya Aidilfitri. Yang mana puasa pada 6 hari bulan Syawal itu pahalanya seolah-olah dia telah berpuasa selama-lamanya. Dan tajuk yang terakhir berkenaan kaitan puasa sunat ini, seorang Muslim membatalkan puasa sunat. Apakah hukum membatalkan puasa sunat? Seseorang Muslim berpuasa sunat diharuskan membatalkan puasa jika dia mahu, dan dia tidak diwajibkan mengqadaknya. Walau bagaimanapun hukumnya adalah makruh. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa sunat adalah ketua kepada dirinya. Jika dia mahu, dia boleh meneruskan puasanya, dan jika dia mahu juga dia boleh berbuka. Hadis yang direkodkan oleh Imam Hakim pada juzuk yang pertama halaman 439. Jadi membatalkan puasa sunat diharuskan. Berbeza dengan puasa Ramadan, haram membatalkan puasa Ramadan, melainkan dengan sebab yang tertentu seperti sakit dan juga bermusafir boleh membatalkan puasa bulan Ramadan. Dalam perkara-perkara yang lain tidak boleh membatalkan puasa Ramadan. Puasa sunat boleh dibatalkan, di mana dia adalah harus hukum membatalkan puasa sunat. Memang dalam keadaan ini membatalkan puasa sunat hukumnya makruh, harus untuk dibatalkan, dan hukumnya adalah makruh. Yang ini berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, hadis yang bermaksud orang yang berpuasa sunat adalah ketua kepada diri dia. Jika dia mahu, dia boleh meneruskan puasanya, dan jika dia mahu juga dia boleh berbuka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ini dalam kitabnya juzuk yang pertama halaman 439. Tetapi orang yang sedang mengqadak puasa wajib diharamkan dia membatalkan puasanya itu, kerana keadaannya yang sudah memulakan puasa qada itu mewajibkan dia menyempurnakannya. Begitu juga haram seorang tu mengqadak puasa wajib. Jadi tidak boleh seorang yang dalam keadaan dia mengqadak puasa wajib tiba-tiba batalkan puasa yang dia qadakkan. Mengqadakkan puasa ni banyak, di antaranya seorang yang tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan. Wajib bagi dia untuk qadak, sama ada tidak berpuasa bulan Ramadan dengan sebab sakit ataupun bermusafir, wajib untuk dia qadak puasanya. Ataupun bagi wanita yang tidak berpuasa dengan sebab hamil ataupun menyusukan anak, sama ada tidak berpuasa itu takut mudarat kepada dia ataupun mudarat kepada bayi yang dikandung ataupun disusukan, wajib baginya untuk qada juga. Ini adalah merupakan mereka-mereka yang wajib qada puasa, dan apabila qada puasa haramlah seorang tu nak membatalkannya. Berbeza dengan puasa sunat, boleh dibatalkan puasa sunat itu. Alhamdulillah, setakat itu perbincangan kita melalui Al-Bayan Resources Channel, dan insya-Allah kita akan ketemu lagi berkenaan, kita masih akan membincangkan soal ataupun persoalan berkenaan dengan puasa pada hari-hari yang berikutnya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم فعلنا بما علمتنا وجعلنا من عبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.